terlebih dahulu apakah yang asas daripada surah At-Tin. Yang semua orang bila baca surah At-Tin harusnya memperolehi pengajaran berikut. Ya. Surah ini, Wat-Tin Waz-Zaitun wa Turi Sinin wa hadzal baladil amin. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. Kita sudah maklum surah ini bermula dengan Allah bersumpah dengan tempat-tempat yang diberkati. Ya, kerana diutuskan para rasul yang membawa kebaikan kepada manusia, membawa wahyu dan menyuruh ke arah berbuat baik sesama manusia. Inilah yang disimpulkan daripada kebanyakan para ulama ketika membicarakan tentang hikmah sumpah ini. Ya, ia merujuk kepada tempat-tempat yang diberkati. Kemudian Allah menceritakan mengenai kehebatan penciptaan manusia. Allah cipta manusia ni dengan kemampuan untuk mencapai ketinggian, ya, mencapai kekuatan dan kemuliaan. Ini antara kesimpulan-kesimpulan kepada kalimah ahsani taqwim yang berasal daripada kalimah qawama, dan kalimah ini juga ada di dalam suratul Isra. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Al-Quran ini akan membawa manusia kepada mencapai kemuliaan, sebab berdiri simbolik kepada mulia. Qama yang juga membentuk kalimah qawama dan qayyum, ia memberitahu kepada kita berdiri itu simbolik kepada mencapai kemuliaan, bukan malasan seperti duduk. Ya, inna hahuna qa'idun, ya, la aq'udanna lahum, itu semua adalah simbolik kepada satu keadaan yang buruk. Manakala bangkit ataupun bangun, idza qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard, itu adalah simbolik kepada keberanian, kemuliaan, kegagahan. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, ya, suami itu mesti ditaati oleh isterinya kerana mereka ini qawwamuna 'alan nisa. Mereka ini adalah orang-orang yang mesti berdiri untuk memelihara keselamatan, memberi perlindungan kepada anak bini yang perlu keluar bekerja dan mencari sara hidup demi pulang membawa sesuap, ya, nasi kepada isteri dan anak-anak. Jadi kalimah takwim ini besar maknanya, tetapi disimpul mudahkan oleh saya sebagai potensi dan bakat yang Tuhan kurniakan kepada setiap kita untuk menyempurnakan tugas sebagai khalifah. Ya, Allah jadikan inilah fitrah kita, ya, sejak daripada hari pertama penciptaan, dan Allah bekalkan kepada kita juga agama yang dibawa oleh para rasul. Jadi jelas di sini, ya, kita dapat lihat sumpah-sumpah itu merujuk kepada peranan para rasul. Ya, external factor, peranan para rasul daripada luar sana, peranan wahyu daripada langit. Bergabung pula dengan apa yang sudah Tuhan jadikan pada diri kita, ya, iaitulah Allah tiupkan ar-ruh, dan kerana ar-ruh ini ditiupkanlah kita menjadi mulia, malaikat pun sujud kepada kita. So kita ada sesuatu yang tidak ada pada para malaikat, ya. Jadi cahaya daripada para rasul dan cahaya daripada fitrah kita ini nurun ala nur, lalu bergabunglah ia menyempurnakan kejadian kita. Jadi manusia dapat menonjolkan kehebatan yang tidak ada pada para malaikat. Ya, lihat saja cerita Nabi Sulaiman, kita dapat lihat bagaimana hamba yang soleh dapat membawa datang, ya, singgah sana permaisuri Sabah itu hanya sekelip mata sahaja berbanding apa yang boleh ditawarkan oleh jin Ifrit. Namun demikian, ini merupakan bicara tentang ayat yang kelima, iaitulah thumma radadnahu asfala safilin. Namun demikian, kebanyakan manusia telah menggunakan potensi dan akal untuk mengikut hawa nafsu. Mereka cuba berada pada keadaan tidak ada roh, seolah-olah tidak ada roh. Lalu mereka bila tidak ada unsur yang menjematkan mereka mulia dahulunya,
Jadi mereka sedar tak sedar mereka menuju kepada kehinaan, melakukan kerosakan. Hingga lebih hina daripada binatang. Ya, asfala safilin, serendah-rendah kedudukan di sisi Tuhan. Kemudian pada ayat yang ke-6, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman. Ya, orang-orang beriman, mereka ini terkecuali ya daripada sifat ataupun sikap asfala safilin. Tetapi pernyataan illa ini juga bermaksud orang-orang berimanlah yang akan menghadapi kumpulan perosak ini. Kecuali orang-orang beriman yang meneruskan tugas para rasul dari tanah yang diberkati. Jadi para rasul ini daripada tanah yang diberkati di awal sumpah tadi, seorang orang beriman sepanjang zaman akan meneruskan perjuangan para rasul. Jadi bila kita baca ayat ni, tadabbur asas ya, tadabbur asasnya adalah saya kena teruskan perjuangan para rasul yang telah datang daripada tanah Tin dan Zaitun, yang telah datang daripada Turi Sinin, iaitulah Nabi Musa, yang telah datang daripada Hadzal Baladil Amin, Nabi SAW, dan sebelumnya moyang baginda Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalam. Jadi kedatangan para rasul dan orang-orang beriman bukanlah untuk menghalang manusia, untuk membina bangunan pencakar langit contohnya, untuk membina lantai istana ya daripada kaca dan di bawahnya ada air sehingga kaca itu tidak kelihatan. Jadi kita dapat lihat macam mana cerita tu ada pada cerita Nabi Sulaiman yang menyebabkan permaisuri Sabah itu takjub dengan potensi yang luar biasa, dengan pemodenan dan urbanisasi yang Allah tonjolkan, yang Allah tonjolkan ada pada tamadun Islam dahulu kala. Ya, jadi kedatangan orang-orang mukmin ini bukan untuk menghalang daripada maju, sekadar nak mengembalikan akar kepada sebuah pohon. Jadi menarik saya simpulkan, ya, surah ini bermula dengan cerita dua batang pokok. Ya, dua batang pokok, pokok tin, pokok zaitun. Ya. Lalu bila kita tengok ke arah pokok, harusnya kita belajar sesuatu daripada pokok. Hidup ni kena ada akar. Walau tinggi macam mana sekalipun kita punya shoots, kita punya pucuk, kita punya rendang macam mana sekalipun, kita punya dedaunan hijau macam mana sekalipun, berbuah macam mana sekalipun, dia mesti ada akar. Kazar'in akhraja syat'ahu fastaghlaza fastawa, kazar'in akhraja syat'ahu fa'azarahu fastaghlaza fastawa ala suqih yu'jibu az-zurra' liyaghiza bihimul kuffar. Jadi ini keterangan tentang orang-orang beriman yang dididik oleh Nabi SAW. Yang dididik oleh Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu. Jadi inilah cerita di dalam kitab Taurat. Allah memperumpamakan ya kumpulan-kumpulan ini, ya mereka seumpama benih yang kemudian berkembang dan mengalami proses pembesaran. Dan kerja mereka juga adalah pergi kepada satu-satu tamadun. Ya, majoriti para sahabat pun mereka tidak dikebumikan di Haramain, kerana mereka bergerak ke sana kemari untuk mengembalikan akar yang hilang kepada tamadun-tamadun. Ini tugas para rasul. Itu kita punya beberapa tangkapan lah, ya. Kita punya take away kita daripada surah At-Tin. Jadi kita lihat ya, poin seterusnya, saya terlupa satu lagi. Surah ini berakhir dengan fama yukadzibuka ba'du biddin alaysallahu biahkamil hakimin. Jadi apa kerja orang-orang beriman yang pergi kepada negara-negara ini, ya, negara-negara yang maju ini, untuk membawa cerita tentang hari ad-din, adanya hari pembalasan. Jadi berhati-hati sepanjang tingkah laku kamu, kaum Samud membina pencakar langit. Berhati-hati di sebalik kegagahan tubuh badan kamu, wahai kaum Ma'ad. Ya, sentiasa percaya adanya hari ad-din. Dan pada hari itu, alaysallahu biahkamil hakimin. Tidak ada seorang pun boleh terlepas daripada hukum Allah yang maha bijaksana. Jadi kita jelas di sini, bagaimana surah ini bermula daripada tempat-tempat yang kering kontang tetapi tiba-tiba ada kehidupan. Perasan kan? Surah ini bermula dengan sumpah yang menceritakan pohon tin, pohon zaitun berada di lokasi yang tidak ada apa-apa sebenarnya. Tiba-tiba muncul pohon ini kerana
kerana izin Allah. Kerana izin Allah, tempat yang disangka ada kematian, tiba-tiba ada pohon tin, ada pohon zaitun. Ya, segelintir para ulama menyatakan, ya, wallahu alam, seperti Abdul Hamid Al-Farahi, pohon tin ini merujuk kepada pohon yang pertama sekali muncul di Bukit Judi, di tempat Nabi Nuh alaihi salam mendaratkan bahteranya dengan orang-orang beriman. Dan daripada situlah keturunan manusia ini keluar. So manusia yang keluar daripada Bukit Judi ni ada Ahsani Taqwim, ada Asfala Safilin. Jadi macam mana tempat yang sudah musnah akibat banjir besar itu tiba-tiba boleh muncul pohon tin, kemudian pohon zaitun yang represent barangkali lokasi perjuangan Nabi Isa yang ada Mount of Olive ataupun pohon zaitun. Okey. Kemudian di tempat yang bernama Turi Sinin juga menjadi saksi bagaimana sesuatu yang mati berlakunya kehidupan. Ya, Turi Sinin ini berlakunya tongkat kayu mati Nabi Musa bertukar jadi ular yang hidup. Ya. Jadi kita dapatlah di situ adanya adegan mati kemudian ada kehidupan. Dan hadzal baladil amin juga tidak lain tidak bukan peristiwa Zamzam, yang mana tanah kering kontang yang amat diperlukan keselamatan amat-amat Hajar dan Ismail alaihi wassalam perlukan kepada seteguk air, lalu Allah kurniakan dengan ketukan daripada Jibril alaihi salam tersebut, maka keluarlah Zamzam. Jadi perhatikan permulaan surah ini adalah merepresent lokasi-lokasi yang bukan sekadar diberkati tetapi menjadi saksi adanya kehidupan selepas sebelumnya kematian. Dan ia berakhir dengan cerita hari selepas kematian, iaitulah hari kehidupan. Dan di situlah Allah Ta'ala akan memberikan pembalasan. Jadi cantik ya, kita lihat permulaan dan pengakhiran surah ini. Baik, kemudian kita lihat juga, kita mesti melihat juga surah At-Tin ini disusun dalam susunan yang bagaimana. Kita akan dapati surah At-Tin ini Allah Ta'ala susun selepas dua surah yang memberikan khabar gembira kepada Nabi SAW. Jadi mood kita, ya, mood kita harusnya adalah mood yang perlu ada rasa gembira. Maksudnya surah ini pasti ada unsur berita gembira kepada Nabi SAW dan kepada kita. Contoh ya, ayat-ayat seperti dalam surah Ad-Duha, ayat-ayat seperti walal akhiratu khairul laka minal ula. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan sesungguhnya akhirat itu akan menjadi lebih baik buat kamu berbanding keadaan di awal ataupun di peringkat awal. Akhirat di sini tidaklah merujuk kepada cerita akhirat sahaja. Tetapi walal akhirah ini adalah fa idza jaa wa'dul akhirah. Apabila datang zaman terkemudian. Al-akhirah itu juga difahami sebagai zaman terkemudian, zaman akan datang, zaman madani. Zaman di penghujung perjuangan kamu nanti akan lebih baik. Akan jadi lebih baik, wahai Nabi, daripada keadaan kamu di hadapan mata kamu sekarang di Mekah ketika surah ini diturunkan. Jadi ini satu bentuk berita gembira tentang masa depan. Tentang masa depan. Kemudian kita lihat lagi janji Allah mengenai masa hadapan seperti dalam surah Asy-Syarah yang amat kembar, yang amat berjiran, amat rapat dari serba sudut. Dari serba-serbi sudut ya. Surah Ad-Duha dengan surah Asy-Syarah hingga Umar Abdul Aziz radhiyallahu anhu yang membaca dua surah ini dalam rakaat pertama ya. Jadi tanpa basmalah ya, sampai ke tahap itu mereka melakukannya. Iaitulah surah Asy-Syarah adanya ayat seperti wa rafa'na laka dzikra. Wa rafa'na laka dzikra. Akan datang satu zaman di hadapan nanti kami akan tinggikan sebutan namamu. Kami akan jadikan namamu ini berada pada kedudukan yang tinggi, ya. Sentiasa namamu akan disebut-sebut, ya, selepas Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, seperti dalam azan. Jadi nama Nabi ini akan dibawa dengan penuh kemuliaan dan akan sentiasa disebut tanpa putus, ya, seperti dalam azan yang kita kumandangkan. Jadi para pelajar yang saya hormati sekalian, subhanallah lebih kurang 37 orang. Saya kagum dengan komitmen anda walaupun ini adalah sesi penangguhan tapi semua sangat ramai dapat hadir, barakallahu fikum. Jadi mood ini mesti ada bila kita baca surah At-Tin. Ya, mood ni dia tak boleh reka-reka, dia kena tengok konten juga. Dan ternyata konten itu
ada persamaan, ada titik persamaan dengan surah-surah sebelumnya. Baiklah. Sekarang kita lihat pula melihat Tin dan Az-Zaitun sebagai sebuah lokasi. Bukan sekadar buah. Ya, bukan sekadar buah. Terima kasih Ustaz Zul. Juga turut hadir dan buat catatan serba sedikit. Betulkan saya di mana saya tersalah ya. Okey, bismillah. Surah ini dimulai dengan 4 objek sumpah, iaitulah At-Tin, kemudian Az-Zaitun, kemudian Tur Sinin, dan yang keempat negeri yang aman. Dalam 3 ayat. Berdasarkan sumpah kedua dan ketiga, ya, iaitulah Tur Sinin dan Al-Balad Al-Amin yang merujuk kepada tempat, maka difahami ketiga ayat ini termasuklah ayat 1 pasti merujuk kepada tempat. Ya, kerana ayat kedua mention pasal tempat, iaitulah di Sinin, ya, dan Saina, maka dan ayat ketiga merujuk kepada negeri yang diberikan keamanan, iaitulah Makkah. Maka kita fahami Wat-Tin wa Zaitun juga sebenarnya merujuk kepada tempat, bukan nak kecek sangat pasal buah tu. Buah itu hanyalah simbolik sahaja kepada sesuatu lokasi. Kadang sesuatu tempat itu boleh dinamakan dengan identiti tertentu yang terkenal di mata pedagang Arab. Tanah Syam dan Baitul Maqdis sememangnya seringkali disebut sebagai idhabu ila tinikum, idhabu ila tinikum wa zaitunikum. Selalu begitu. Ila aina safarta? Ke mana kamu nak musafir tu? Ila tin wa zaitun. Itu kita diberitahu dalam beberapa kitab tafsir. So mereka tidak menyebut ila Syam ataupun apatah lagi ila al-ardhil muqaddasah, ya, tetapi mereka sebut negeri yang memang kita akan nampak buah tin dan buah zaitun dengan sangat dominan. Bahkan Abdul Rahman Habannakah rahmatullah alaih menyebut at-tin ini dia lebih general, az-zaitun dia lebih khusus. At-tin dia lebih general, iaitu tanah Syam yang begitu luas, ya. So kita akan lalu dulu kawasan Syam yang begitu luas, sempadan yang begitu luas, and then bila kita maju lagi ke utara, kita akan menuju ke Palestin, dan di situ simboliknya adalah Az-Zaitun. Jadi ayat yang pertama ini merujuk kepada Palestin dan sekitarnya, ya, Palestin dan sekitarnya. Ini pandangan yang kita pilih. Kemudian ketiga-tiga lokasi ini kita akan mendapati adalah lokasi yang Allah berikan barakah, dan Allah sebut pun perkataan barakah itu. Lihat ya, At-Tin, Az-Zaitun sebagai tanah Syam dan Baitul Maqdis memang Allah Ta'ala sebut. Ya, ia adalah negeri yang diberkati. Ia adalah negeri di mana lokasi berhijrah Nabi Ibrahim dan Lut alaihi wassalam. Wa najjaynahu wa Lutan ila al-ardi allati barakna fiha lil alamin. Kami telah melepaskan Lut, ya, kami telah melepaskan Ibrahim dan Lut ke bumi di mana kami berikan kepadanya berkat di dalamnya untuk semua al-alamin. Al-alamin adalah manusia daripada pelbagai bangsa. Daripada pelbagai bangsa, daripada pelbagai warna kulit, daripada pelbagai bahasa. Jadi semua bangsa manusia akan mendapat kebaikan daripada tanah Al-Muqaddasah ini. Bukan hanya orang Islam sahaja. Manfaat, ya, manfaat daripada tin dan zaitun, dan Muslim pun dapat hidup di sana. Ya, manfaat keadilan yang akan diperoleh daripada tanah ini juga akan diperolehi oleh orang-orang yang belum lagi Muslim. Jadi Allah sebut lil alamin, tidak semata-mata lil muttaqin. Kemudian dalam Al-Quran juga menceritakan tentang lokasi kekuasaan Bani Israel di zaman kesolehan mereka. Allah juga sebut bumi yang diberkati, Palestin yang sama. Wa awrathnal qauma alladhina kanu yustad'afuna masyariqal ardi wa magharibiha allati barakna fiha. Ya, Allah mewariskan kepada kaum yang sebelumnya mereka tertindas, Allah mewariskan, Allah menganugerahkan kepada kaum ini timur dan barat, muka bumi yang diberkati. Subhanallah. Ini bukan hanya bicara tentang tanah zaitun, Palestin, tetapi tanah tin itu sendiri yang secara luasnya. Ya. Kemudian Allah juga bicara lagi tentang keberkatan ketika menyebut tentang pusat pemerintahan Nabi Sulaiman. Wali Sulaiman ar-riha 'asifatan tajri bi amrihi ila al-ardi allati barakna fiha wa kunna bi kulli syai'in 'alimin. Jadi tanah
yang diberkati. Yang kami gerakkan Sulaiman ini dengan angin. Yang membawa Sulaiman ini, angin yang istimewa, ditundukkan kepada Nabi Sulaiman untuk membawa beliau dengan urusan-urusan tertentu daripada Tuhan, berulang alik ya, daripada luar lokasi kembali ke pejabatnya di Palestin. Ya. Kemudian Allah sebut juga hubungan antara kerajaan Palestin dan kerajaan Sabak. وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا. Ya. Dan yang paling penting, Allah bicara tentang lokasi Isra Nabi SAW daripada Makkah ke Baitul Maqdis. Allah tidak hanya sebut Masjidil Aqsa, Allah juga sebut, Allah mengambil kesempatan untuk menyebut bahawasanya yang diberkati, yang pernah diberkati, yang kelak diberkati, yang pernah diberkati dan kelak akan juga diberkati, ya, Al-Masjidil Aqsa alladhi barakna hawlahu. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu. Allah memperjalankan hamba-Nya pada satu malam daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang kami berkahi di sekitarnya. Semuka bumi Masjidil Aqsa ini, Palestin, kami juga berkati di sekelilingnya. Kerana di situlah para anbiya menyebarkan agama, menyebarkan risalah Tuhan. Jadi Nabi bertemu dengan seluruh para anbiya itu, ya, semasa pada malam berkenaan. Jadi itu cerita tentang memahami Wattini wa Zaitun sebagai tanah yang diberkati. Lalu kefahaman kita adalah bertitik tolak daripada metodologi menghubungkan sesuatu ayat Al-Quran dalam satu surah yang barangkali kita tertanya-tanya dengan ayat-ayat lain yang ada di dalam surah-surah yang lain. Lalu perspektif kita tadi adalah kalau dah yang kedua dan ketiga itu lokasi yang diberkati, for sure ayat satu mesti kita cuba cari justifikasi, ia adalah juga merujuk kepada lokasi yang diberkati. Jadi itulah kefahaman kita kepada ayat yang pertama. Okey, ayat yang kedua, Turi Sinin, adalah lokasi Musa yang diberikan Allah keberkatan kepada pohon yang menyambut kedatangan Musa. Ya, falamma ataha nudiya min syati'il wadi al-aymani fil buq'atil mubarakah min asy-syajarah. Jadi Allah berikan barakah kepada lokasi Nabi Musa berkata-kata dengan Allah. Allah berikan keberkatan di lokasi yang Nabi Musa datang untuk berkata-kata dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan memperolehi perintah dan mukjizat di situ. Okey. Kemudian perkataan barakah juga terdapat yang merujuk kepada ayat yang ketiga, sumpah yang ketiga, iaitulah Makkah itu sendiri. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladhi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Jadi anda dapat lihat di sini Makkah disebut al-alamin, Makkah disebut al-alamin, Masjidil Aqsa ataupun Palestin pun disebut al-alamin. Cuma bezanya adalah Makkah disebut hudan lil alamin, ya, hudan lil alamin, pusat petunjuk kepada seluruh manusia, pusat untuk dapat hidayah mencari Tuhan yang sebenar. Manakala kita lihat tadi di Palestin, ia adalah bukan pusat hidayah tetapi pusat barakah, pusat kebaikan, pusat rezeki, sama ada rezeki fizikal ataupun rezeki yang tidak fizikal. Sebahagian para ulama, saya tidak mahu terlepas agar tuan-tuan mendapat sebanyak mungkin daripada surah ini istifadah. Apabila kita lihat surah ini bermula dengan bermula dengan buah tin dan buah zaitun, satu buah yang terbaik untuk berikan khasiat kepada tubuh, buah tin dan buah zaitun yang menawarkan minyak yang terbaik untuk kualiti pemakanan kita. Jadi kita sangat perlukan kepada khasiat-khasiat daripada makanan fizikal ini. Maka itu hanyalah untuk tubuh. Kita tidak boleh terlupa, kita juga ada roh. Roh kita juga perlukan sesuatu daripada Turi Sinin. Roh kita juga memerlukan sesuatu daripada legasi hadzal baladil amin. Jadi cantik Allah memulakan dengan manusia perlukan sesuatu untuk tubuh,
sebagaimana manusia perlukan sesuatu untuk roh mereka. Kedua-dua ini tidak boleh dipisahkan sebagaimana tin tidak dipisahkan daripada az-zaitun pada ayat yang pertama. Dia tak boleh pisah. Kalau tidak sekular. Ya, kita perlukan kepada wahyu sebagaimana kita perlu kepada makanan tubuh. Jadi cerita dalam surah ini adalah cerita manusia yang hanya kejar tin zaitun. Yang hanya kejar tin dan zaitun, hintah, gandum, tetapi mereka terlupa hittah naghfir lakum khatayakum. Sedangkan pesanan para anbiya bila menang ni jangan duk hanya kejar gandum saja, kena kejar pengampunan daripada Allah, wahai Bani Israel. Tetapi mereka ni tak boleh. Mereka ni cepat sangat bertukar arah, kelabu mata, lupa daratan. Jadi tidak boleh dipisahkan watin wa zaitun yang menampakkan unsur fizikal, keperluan kepada fizikal, kepada keperluan spiritual. Turi sinin dan wahadal baladil amin. Jadi ini yang menarik kalau kita sedarilah daripada bicara Al-Quran yang adanya kombinasi sumpah dengan perkara yang nampak dengan sumpah Allah dengan perkara yang tidak nampak seperti wahyu Allah Ta'ala itu sendiri. Ya, baik. Sekarang kita bergerak kepada isu penting yang saya nak bawakan, iaitulah hubungan melihat surah At-Tin sebagai masa depan Palestin. Masa depan Palestin. Setakat ni ada soalan tuan-tuan sebelum kita pergi kepada perbincangan yang mungkin lebih advance. Suara saya clear ke Ustaz Zarin? Clear Ustaz. Alhamdulillah. Diberkati di sekeliling Masjid Al-Aqsa, barakna haulahu, juga diberkati di sekeliling api. Subhanallah, ini persamaan yang Ustaz Zul kongsikan, amburika man finnar wa man haulaha. So ada kalimah haulaha di situ. Okey, baik. Kedua-dua surah, okey, hubungan surah At-Tin dengan surah Al-Isra. Okey, bila saya baca tulisan-tulisan yang agak banyak artikel-artikel Profesor Dr. Abdul Fattah. Saya tak tahu sebutan betul siapa yang boleh betulkan saya lah. Al-Awaisi ke, saya tak tahu mana sebutan yang betul. Jadi tolong betulkan ya mana sebutan betul. Kalau ada muridnya di sinilah. Ya, kalau dari sudut ejaan yang bahasa Melayunya dia tulis huruf A lah. Ya, mungkin Awaisi, wallahu alam. Jadi bila saya perhatikan surah At-Tin ini, ya, dan pandangan Prof kepada surah ini, kita dapat lihat adanya persamaan yang banyak antara agenda surah Al-Isra dengan agenda surah At-Tin. Ya, seolah-olah surah At-Tin ini dia merumuskan isi kandungan surah Al-Isra, seolah-olah begitu. Ya, dan berita gembira yang saya sebutkan tadi, berita gembira yang ada sejak daripada surah Ad-Duha, ya, sejak daripada surah Asy-Syarah dan sekarang surah At-Tin memang kelihatan dalam surah Al-Isra. Baik, kedua-dua surah ini bermula dengan isu keberkatan lokasi. Ia menandakan, ini istilah yang diterjemahkan dalam buku Emas Baitul Maqdis, markas besar keberkatan di atas muka bumi. Jadi Allah Ta'ala bersumpah dengan wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Itu bukan bicara yang biasa-biasa. Nak bercakap pasal buah tin, nak bercakap pasal pemakanan sunnah. Dia ada lebih daripada tu lagi. Dia soal wawasan kita. Dia soal kita buat apa untuk capai wawasan besar kita. Ya. Jadi dia markas besar keberkatan. Seolah-olah kalau Nabi selalu baca surah Al-Isra setiap malam, ya, Nabi selalu baca surah Al-Isra setiap malam. Kita tak tahu kenapa, ya, tetapi memang diberitahu dalam sunnah Nabi baca surah itu dan Az-Zumar setiap kali sebelum Nabi tidur. Barangkali wallahu alam. Kerana dalam surah ni ada berita gembira. Dalam surah Al-Isra ni ada berita gembira untuk Nabi dan umatnya. Untuk Nabi kerana surah itu turun dalam keadaan Nabi belum lagi berhijrah.
Ya. Jadi surah itu juga turun sebelum Umar Al-Khattab membuka Baitul Maqdis. Jadi memang ia bersifat janji yang menggembirakan. Maka begitulah juga surah At-Tin. Surah At-Tin juga dia ada mood itu. Dia ada vibe itu. Baik. Jadi susun atau sumpah-sumpah ini menunjukkan ikatan yang sangat jelas antara tiga tempat yang diberkati. Wat-tini waz-zaitun merujuk kepada Baitul Maqdis. Wa-turi sini menunjuk kepada Mesir. Dan wahadzal baladil amin merujuk kepada Makkah. So ada dua paksi penting, ada tiga paksi penting. Okey. Ia mengisyaratkan adanya kesatuan negeri Syam, Mesir yang pusatnya Baitul Maqdis, dan Hijaz yang pusatnya Makkah Al-Mukarramah. Ni saya bawa statement Dr. Fattah lah, Abdul Fattah. Kesatuan negeri. Satu di bahagian tengah sekali, iaitulah Syam, tengah-tengah antara Eropah, Afrika dan Asia. Kemudian kita dapat lihat peranan Sinin, ya, dan Saina yang represent arah ke barat, ya, arah di bahagian Afrika, arah Mesir dan geng-gengnya. Kemudian arah di bahagian Asia, arah Arab Saudi, arah bawah, ya, arah timur itu. Dengan demikian, ayat-ayat dalam surah At-Tin menjelaskan makna ayat pertama surah Al-Isra. Wallahu a'lam. Okey. Ini kerana sumpah-sumpah ini mengikat antara titik mula min. Min itu difahami sebagai titik permulaan kebaikan ini bermula daripada Masjidil Haram. Dalam sirah Nabi lah, dalam sirah Nabi titik kebaikan ini bermula daripada Masjidil Haram, minal Masjidil Haram ila itu merujuk kepada titik akhir. Dia adalah sebuah perjuangan. Ilal Masjidil Aqsa alladhi barakna haulahu. So barakna haulahu itu adalah programnya. Apabila telah sampai di sana, telah sampai ke Baitul Maqdis, maka programnya apa? Barakna haulahu. Untuk menyebarkan kebaikan kepada seluruh penduduk dunia. Daripada tibanya risalah Islam daripada Masjidil Haram ke masjid yang terjauh. Al-Aqsa artinya yang terjauh daripada Makkah. Masjidil Aqsa alladhi barakna haulahu. Barakna haulahu itu adalah sebuah mission statement. Satu perkara yang perlu dilakukan apabila Baitul Maqdis telah jatuh kepada kaum muslimin. Kebaikan akan tersebar daripada sana. Masjidil Haram sebagai pusat petunjuk untuk seluruh bangsa manusia. Masjidil Aqsa sebagai pusat keberkatan kebaikan untuk seluruh bangsa manusia. Siapa pun yang sampai ke pusat keberkatan itu akan memimpin dunia. Menguasai Baitul Maqdis bermakna menguasai dunia. Anda boleh lihat peta yang dinukilkan oleh penulis sendiri. Kita dapat lihat lingkaran kebaikan itu bermula daripada tanah zaitun, iaitulah Palestin itu sendiri. Kemudian apabila telah dimenangi oleh orang-orang yang bernama kaum muslimin ataupun orang soleh ini, dia akan tersebar. Dia akan tersebar memasuki area Mesir, area Sinin. Dia mula merebak. Kemudian dia makin merebak sehingga orang mahu bila kebaikan itu telah dilakukan daripada tanah Palestin, kebaikan itu akan melorong kepada kebaikan global. Akan membawa kepada lebih banyak pihak mendapat kebaikan. Lalu dia mula tersebar sehinggalah kepada Makkah itu pula yang berada di bawah. Jadi kita dapat lihat di sini susun atur sumpah-sumpah di dalam surah At-Tin menurut Al-Awaisi ini adalah perjalanan kebaikan daripada Masjidil Aqsa. Perjalanan kebaikan daripada Masjidil Aqsa
buat seluruh manusia al-alamin, buat seluruh manusia pada satu hari nanti. Jadi kita ni nak dakwah manusia kepada Islam, nak bawa mereka ke Mekah untuk mengikuti rukun Islam secara full komitmen, ya. Dia kena bermula daripada buat baik terlebih dahulu. So kebaikan itulah yang disinonimkan Allah kepada bumi Palestin dengan pernyataan barakah itu. Mengabaikan hakikat hubungan strategik antara Mesir dan Syam menyebabkan lemahnya posisi Baitul Maqdis di hadapan kekuatan penjajah asing. Apa yang cuba saya nak sebutkan adalah mengapa signifikannya Mesir dalam perjalanan Salahuddin Al-Ayyubi sendiri ketika nak membebaskan Baitul Maqdis. Dan bagaimana peranan Umar Al-Khattab sendiri mengatur strategi sebelum pembukaan Baitul Maqdis itu sendiri dengan peranan Amru Al-As dan beberapa orang para sahabat di Mesir. Ya, peranan untuk menyebarkan Islam di Mesir itu sendiri. Ini telah berlaku berkali-kali dalam sejarah, iaitulah bila Mesir dan Syam dipisahkan. Ya, bila Mesir dan Syam terpisah, tak ada komunikasi, ia akan memberikan kelemahan kepada posisi Baitul Maqdis. Jika sebaliknya berlaku keamanan di Mesir, ia akan memberi kesan keamanan kepada Baitul Maqdis. Sebagaimana berlaku pada zaman ayah kepada Salahuddin Al-Ayyubi, iaitulah Najmuddin Al-Ayyubi. Mengisolasi ataupun kita isolate Mesir daripada Syam, kita tidak memberi perhatian kepada Mesir, selepas kita memberi perhatian kepada Syam, lalu Mesir itu akan terdedah kepada musuh. Mesir menjadi tempat pendaratan musuh. Mesir menjadi tempat musuh datang. Lalu disebut oleh penulis, kebijaksanaan Inggeris memperguna Mesir inilah untuk mereka mendirikan negara haram Zionis di Palestin dalam Balfour, selepas Balfour, iaitulah pada 1917. So sejarah sendiri menurut penulis inilah Dr. Al-Awaisi, Mesir itu sendiri jalan penentu kepada Baitul Maqdis di bawah siapa. So Mursi rahmatullah alaih, dia boleh beri bahaya, ya, kepada Zionis. Lalu sesuatu perlu dilakukan sebab dia memegang Mesir. Seperti sekarang, terpisahnya Palestin di kawasan haulahu, Islam ditakut kelemahan. Setuju? Terima kasih Kak Lina. Baitul Maqdis sebagai pusat, okey, kita huraikan sedikit gambar yang saya paparkan tadi. Okey, Baitul Maqdis sebagai pusat keberkaitan, pusat kebaikan dunia akan berlaku dengan 3 peringkat. Barang siapa menguasai Baitul Maqdis terlebih dahulu, dia akan menguasai Mesir dan Syam. Barang siapa menguasai Mesir, ya, dan Syam, dia akan menguasai timur Arab Islam. Ya, dan barang siapa menguasai timur Arab Islam, ya, timur tengah ni, dia akan menguasai dunia. Ini kata beliau lah, ini beliau sebut sebagai teori. Ya, teori geopolitik baru. Kerana kedudukan Baitul Maqdis yang strategik ini, ya, ada kumpulan manusia mahu menaklukinya bukan sebagai pusat keberkatan tetapi pusat kerosakan. Teori baru ini mengatakan Baitul Maqdis ialah pusat kedamaian dunia, sekaligus ia juga boleh menjadi pusat konflik dunia. Ini orang panggil kumpulan-kumpulan yang nak bergegas. Kumpulan-kumpulan yang wakanal insanu ajula, yang terkena penyakit ajalah, penyakit gopoh-gapah. Dia tidak mahu bermula daripada akar, dia nak terus bergegas pergi pada buah. Dia tidak mahu berlengah-lengah, dia nak pantas untuk capai kepada natijah, iaitulah pemerintahan. Kumpulan inilah yang dikritik, ya, kumpulan inilah yang dibongkarkan ceritanya di dalam suratul Isra, ya, iaitulah kumpulan Bani Israel perosak. Kumpulan Bani Israel yang perosak, yang mencintai dunia lebih daripada segala-galanya, yang melihat Palestin sebagai ruang untuk hidup lagi 1000 tahun. Lau yu'ammar alfa sanah. Mereka melihat Baitul Maqdis sebagai ruang
bukan hanya sebagai tempat untuk mereka selamatkan diri kerana dibenci di pelbagai tempat, tetapi juga kingdom of heaven, satu-satunya lokasi yang mereka akan dapat syurga di sana, kononnya begitu. Baiklah, surah Al-Isra' dan surah At-Tin bersama-sama menjelaskan tentang wujudnya kumpulan perosak ini. Surah At-Tin menyebutnya sebagai asfala safilin, serendah-rendah kedudukan manusia. Ya, serendah-rendah kedudukan manusia. Bukan bicara pasal fizikal ya, tetapi mengenai karakter dan perangai. Kemudian disebut dalam surah Al-Isra' sebagai kumpulan perosak dan akan menyombong diri dengan kesombongan yang amat dahsyat. Ya, hingga mengambil apa yang berhak milik Tuhan sahaja. Uluwan kabiran, ini hanya berhak milik Tuhan sahaja. Tetapi mereka ini telah mempertuhankan ya hawa nafsu mereka sendiri. Dan menarik penggunaan kalimah radadna, ya, penggunaan kalimah radadna dalam konteks yang negatif juga terdapat di dalam kedua-dua surah berkenaan. Kalimah itu bermaksud mengembalikan manusia yang sudah ditiupkan roh kepada keadaan asalnya yang tidak ditiupkan roh. So tamadun tak ada rohani. Tamadun berhantu. Tamadun tak ada roh ni. Tamadun yang cuba keluarkan segala isi untuk roh. Lalu mereka menentang nabi-nabi dan membunuh nabi-nabi dan segala yang berpesan tentang kebenaran. Kalimah itu bermakna mengembalikan manusia kepada keadaan asalnya tanpa roh dan tanpa sifat ahsani takwim. Lalu dia tidak tegak. Ya, takwim ni bermaksud anda berdiri tegak, lalu anda nampak langit dan bumi. Ini kesan bila kita berdiri. Kita nampak bumi, kita nampak langit, ya, kita nampak full view. Tetapi bila kita duduk-duduk, inna hahuna qa'idun la aq'udanna lahum, bila kita duduk-duduk saja, kita punya pandangan terbatas. Kita hanya nampak bumi saja. Lalu kita tidak ubah seperti lembu. Ya, ulaika kal an'am bal hum adall. Kita tidak ubah seperti lembu, tidak ubah seperti binatang yang hanya melihat rumput sahaja dalam hidup. Makan, minum sahaja dalam hidup. Hanya mementingkan hintah, hanya mementingkan min baqliha wa qithaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha. Itu je dalam hidup dia orang. Ya. Jadi itu cerita tentang kalimah radadna. Ya, surah At-Tin ada thumma radadnahu asfala safilin, dan surah Al-Isra' thumma radadna lakumul karrata alaihim. Allah kembalikan Bani Israel itu ya dengan mereka dapat bernegara. Nah, ini tafsiran para ulama kontemporari lah. Ya, kami kembalikan kepada mereka apa yang hilang daripada mereka, lalu mereka al-karrata alaihim, mereka berpeluang untuk mengatasi kita orang Islam. So mereka dapat mengatasi kita. Dan mereka dapat mengatasi kita dengan kekuatan financial, bi'amwalin, dengan kekuatan bala tentera, wabanin, dan kekuatan sokongan daripada negara-negara tertentu. Ya, jadi mereka rasa mereka gah bergaya, mereka negara paling superpower, tetapi sebenarnya mereka di sisi Tuhan, mereka adalah asfala safilin. Mereka sedang berada pada takuk yang paling rendah. Juga menarik kalau tuan-tuan lihat pada surah At-Tin ini, ya, yang tidak disebut dalam dua surah sebelumnya, iaitulah Al-Insan. Allah menyebut tentang penciptaan Al-Insan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manakala kalimah Al-Insan juga paling banyak disebutkan dalam surah Al-Isra'. Tuan-tuan kalau lihat ya kalimah Al-Insan di dalam 114 surah ini, kalimah Al-Insan lah paling banyak disebut di dalam surah Al-Isra'. Kerana Allah Ta'ala nak menyebutkan pembukaan Baitul Maqdis bukan hanya kemenangan untuk Islam, tetapi kemenangan untuk keinsanan. Islam memerintah Baitul Maqdis, Umar memerintah Baitul Maqdis bukan hanya nak bagi orang Islam berbangga dengan apa yang Nabi janjikan, apa yang Allah janjikan. Tetapi ia juga adalah tempat keamanan untuk semua manusia walau berbeza agama. Yahudi, Nasrani seronok berdasarkan sejarah dan track record.
seronok dengan pemerintahan orang Islam di sana. Ya, apakah dasar Salahuddin Al-Ayyubi? Baca sendiri. Ya, adakah berlakunya memaksa orang memeluk Islam? Lihatlah sendiri dalam sejarah kita. Jadi kemenangan Islam di Baitul Maqdis adalah kemenangan kemanusiaan. Mengembalikan martabat manusia yang ditindas berdasarkan pandangan kelompok tertentu lebih baik daripada kelompok tertentu. Maka benarlah Allah berfirman dalam surah Al-Isra tentang kemuliaan Bani Adam. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. Sesungguhnya kami telah muliakan ya Bani Adam. Setiap mereka ini mulia walaupun mereka belum beragama, tetapi mereka kalau dah mereka namanya manusia, mereka ni adalah orang yang berhak untuk dihormati. Ya, suara mereka berhak didengari. Ya, jangan kita memporak-perandakan hak asasi yang asas perlu ada pada manusia. Hormati mereka. Jadi menghormati ini agenda di Baitul Maqdis. Selain daripada itu, menarik ya, kalau kita perhatikan selepas surah At-Tin, apa yang menarik juga selepas surah At-Tin, Allah mengingatkan kita apa yang boleh mengelakkan kita daripada menjadi asfala safilin. Khususnya bila diberikan al-karrah, bila diberikan kuasa. Bila diberikan kuasa, jangan jadi Bani Israel yang mudah lupa. Banyakkan mengingati wahyu Tuhan. Jadi kita dapat lihat ya, selepas surah At-Tin adanya surah Iqra. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Allah menggesa kita untuk bacalah. Maksud fi'il amar ini adalah mung tak buatlah ni lah tu. Kamu tak buat sekarang, jadi perintah ni bila dah nama fi'il amar, maknanya dia tak berlaku sekarang, dia akan berlaku kejap lagi. Kalau qara'tu dia berlaku sekarang. Kalau Iqra' fi'il amar, kita pun tahu maknanya perbuatan tu tak berlaku lagi. Jadi yang boleh menyebabkan kita selamat daripada fenomena asfala safilin, yang boleh menyebabkan kita kekal ahsani takwim adalah apa dia tuan-tuan? Yang boleh menyebabkan kita kekal ahsani takwim adalah inna hadzal Qur'an yahdi lillati hi aqwam. Al-Quran tu sendiri. So that's why cantik susun atur selepas At-Tin ini adalah surah yang berbicara tentang Iqra'. Baca Quran. Ya, seolah-olah kamu tidak membaca sebelum ini. Ya. Begitulah juga surah At-Tin membentangkan wawasan kemenangan ke atas tanah tin dan zaitun. Surah selepas itu berbicara tentang Al-Quran dengan nada Iqra'. Okay. Asas utama kemenangan ke atas Baitul Maqdis, tanah tin dan zaitun adalah kembalinya umat kepada Al-Quran. Baik. Beberapa kisah Al-Quran memotivasi kaum muslimin ke arah membuka tanah tin dan zaitun. Okay. Persoalan kita nak selesaikan sekarang adalah kenapa Allah tak bersumpah dengan nama tempat? Tur Sinin merujuk kepada nama tempat. Hadal baladil amin, al-balad merujuk kepada nama tempat. So kalimah itu sendiri sudah menunjukkan unsur tempat. Ya, tetapi tin dan zaitun adalah buah-buahan. Ia ada di pelbagai tempat. Ya. Jadi kenapa agaknya Jerusalem ataupun Baitul Maqdis ya tidak disebut ataupun Allah tidak bersumpah dengan nama Hebron contohnya. Kenapa tidak disebut nama tempat? Kenapa kena disebut buah tin dengan buah zaitun? Mari kita berfikir sejenak. Agak-agak kenapa? Kenapa tidak apa ni wal Masjidil Aqsa ya wa Turi Sinin ya wa hadzal baladil amin. So nampak jelas ada unsur tempat kat situ. Sebab first impression kita bila sebut buah ni kita tak terfikir tempat. Kita terfikir khasiat. Jadi sebelum saya kongsikan, ada soalan ke? Apa yang dimaksudkan ayat Al-Isra ayat 4 berbuat kerosakan di bumi 2 kali? Okey, insya-Allah saya bawa ke masa soal jawab nanti. Ada kaitan juga takwim dengan mustaqim tak ustaz?
takwim dengan mustaqim. Ya, kata akar yang sama qama dan qawama. Ya, qama adalah kata akarnya, kata asalnya setakat yang saya fahamilah. Ustaz Zul betulkan saya kalau saya tersalah. Betul, ada persamaan. Ada persamaan. Takwim itu kalimahnya qawama. Ya, qawama. Lalu maksudnya tadi adalah tegak, berdiri, qayyiman, ya, tegak berdiri, tidak terjejas dengan apa yang berlaku di sekeliling. Ya, tidak 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 mengalami pergerakan ke kiri ke kanan, syarqiyah wala gharbiyah. Dia tidak terjejas. Dia kukuh. Qayyiman, itu yang saya fahamilah. Qayyiman ataupun takwim. Dia tidak mudah dipengaruhi. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Qawwamun menunjukkan dia beramanah. Dia beramanah untuk memelihara keselamatan keluarganya. Manakala mustaqim adalah jalan menuju kepada ketinggian. Sebab berdiri artinya lebih tinggi berbanding duduk. So mustaqim itu adalah jalan itu akan membawa kamu kepada ketinggian. Dia saling berkaitan lah, Puan Nur Harlina Sulaiman. Mustaqim ni bermaksud sifat kepada jalan yang membawa kepada kita boleh berdiri mencapai ketinggian, mencapai yang tinggi-tinggi, yang tak boleh dicapai kalau duduk. Ya, jadi inilah jalan yang akan membawa kita ke tempat yang berada di tempat yang tinggi, iaitu syurga. Ihdinas sirat al-mustaqim. Asal buah-buah tu Ustaz, mustaqim yang kita pohon. Okey. Jadi Puan Azizah saya delaykan di hujung nanti tentang maksud ayat 4, maksud 2 kali. Baik. Kekadang okey dah. Sumpah Allah kepada tanah Baitul Maqdis dan Syam, iaitulah watini wa zaitun, dengan objek makanan atau buah-buahan mempunyai signifikan. Ini pandangan saya. Ini tak ada kaitanlah dengan Prof Al-Awaisi. Kenapa kena sebut mention, kena mention makan minum ni? Kenapa kena mention makan minum ni? Kerana cerita di Palestin itu sendiri, di dalam Al-Quran sendiri ada cerita tentang tokoh-tokoh Palestin yang ada kaitan dengan makan minum. Ada kaitan dengan makan minum. Kita lihat sendiri bagaimana Maryam alaihissalam menerima rezeki dalam mihrab hingga menghairankan Nabi Allah Zakaria. Ya, kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Hei Maryam, kau makan apa ni? So isunya ada rezeki dalam mihrab tu. Jadi Allah telah turunkan rezeki ya tanpa proses sebab musabab. Ya, tanpa proses yang boleh diperjelaskan oleh sains. Makanan daripada langit, tuan-tuan, subhanallah. Ya mungkin buah-buahan, tak tahulah makanan apa. Dan jangan lupa Allah menyebut Maryam dibesarkan oleh Nabi Allah Zakaria seumpama Zakaria itu menanam tanaman, saya merahkan nabatan. Kerana dalam bahasa Arab, kalau kita sekadar nak menyatakan membesarkan, orang panggil tumbesarat, wa ambataha imbatan hasanah. Sebab ambatan ni di atas wazan af'ala, yaf'alu. Af'ala, yaf'alu, if'alan. Ambata, yambatu, imbatan. Tetapi Allah tidak menyebut imbatan, bahkan Allah memperumpamakan Maryam itu sendiri sebagai nabatan. Nabatan. So nabat ini contohnya apa? Tin zaitun. Dia ada akar dia kena mula daripada akar yang kuat. Kemudian dia kena struggle untuk selongkar tanah-tanah tu. Dia kena struggle untuk cari cahaya matahari. Ya. Dia tidak cukup dengan air hujan, dia kena struggle dapatkan matahari. Kita belajar dalam fotosintesis. So subhanallah, Maryam itu sendiri ya digambarkan Allah, dia tidak hanya bergantung kepada air yang disiramkan oleh Nabi Allah Zakaria, dia juga struggle untuk mencari cahaya daripada langit, iaitulah cahaya matahari.
Makanan syarqiyya, mencari cahaya matahari yang terbit. Nabatan. Jadi menarik penggunaan nabatan berbanding imbatan. Bagi orang yang belajar bahasa Arab, dia akan hargai penggunaan kalimah ini. Kemudian kita sedia maklum, Sayyidah Maryam alaihissalam telah dikurniakan Allah apa yang amat penting bagi sesuatu pohon, iaitulah air. Air. Maka bayinya Isa berkata, fanadaha min tahtiha, dan qiraat satu lagi, man tahtiha alla tahzani qad ja'ala rabbuki tahtaki sariyya. Allah jadikan anak sungai kecil mengalir tiba-tiba datang kepada Maryam alaihissalam. Ini satu pandangan dah. Iaitulah kat situ tak ada apa-apa air, tak ada apa-apa tasik ke apa, tetapi air itu didatangkan. Jadi air itu didatangkan. Jadi ini benar-benar mengingatkan kita kepada wanita yang seterusnya, iaitulah Hajar, yang juga mengalami fenomena tersebut di Makkah. Yang adanya air yang keluar, lalu Maryam membersihkan dirinya dan anaknya. Dan bila air dah ada, apa lagi yang diperlukan? Apa dia punya produknya? Produknya adalah buah. Lalu si bayi ini berkata, wahai ibu, goncangkanlah ke arahmu pohon tamar itu, pangkal pohon tamar mati itu, maka gugurlah buah-buah tamar. So ini cerita apa kalau bukan cerita pasal makanan? Rezeki Allah Ta'ala beri. Nak katanya murahnya rezeki Allah Ta'ala beri di tanah Palestin ini kepada insan pilihan. Kemudian kita sedia maklum mukjizat Nabi Isa juga bersifat makanan turun daripada langit. Ya, Maidah ni bukan satu menu. Maidatan minas sama' ni ada pelbagai menu. Kalau sekadar satu menu tu ta'am. Tetapi maidatan ni ada pelbagai menu dan disediakan dengan proper di atas sebuah meja. Subhanallah. Jadi itu yang diturunkan Allah daripada langit kepada Hawariyun, ya, dalam surah mengenai makanan, surah Al-Maidah. Kemudian kita juga pernah baca surah An-Namlu, ya, kita baca surah An-Namlu, ya, bagaimana surah itu menunjukkan permaisuri Sabak akhirnya memeluk Islam dan menyatukan empayanya dengan kerajaan Palestin. Dan kerajaan Sabak ini adalah kerajaan yang Allah kembangkan hasil buminya. Ya, perkara pertama yang menjadi identiti kepada kerajaan Sabak ataupun negara Sabak adalah kebun-kebunnya, tuan-tuan. Quran zoom in pada kebunnya. So ini satu lagi produk daripada bumi. Ya, rezeki kepada Palestin, mereka mendapat satu lagi produk bumi yang makmur daripada kerajaan Sabak di Yaman hari ini. Ya. Okey. Dan ini juga menarik. Tuan-tuan perhatikan surah Al-Mu'minun. Selepas Allah berbicara tentang Nabi Isa dan bondanya. Ya, lokasi perjuangan Nabi Isa adalah Palestin, tanah tin dan zaitun. Ya, selepas Allah berbicara tentang bagaimana permulaan hidup Nabi Isa, iaitulah bersama dengan bondanya, tiba-tiba Allah memerintahkan para rasul untuk jaga hal makan minum. Jadi wajarlah, ya, sumpah tentang Palestin ini dikaitkan dengan makan minum. Ya, anda lihat sendiri ayat berikut. Waja'alna ibna Maryam wa ummuhu ayatan wa awaynahuma ila rabwatin dhati qararin wa ma'in. Ya, kami telah bawa anak Maryam dan ibunya, kami telah jadikan ia sebagai satu tanda kekuasaan Allah. Dan kami bawa mereka berlindung di tempat yang tinggi dan boleh duduk qarar, boleh duduk dengan tetap, aman, dan air mengalir di sana. Tiba-tiba, orang kata out of nowhere. Walha tanasub dia tu ada sebenarnya. Boleh bacalah kitab-kitab tafsir yang berbicara tentang tanasub, ayat-ayat yang kelihatan tak ada tanasub ni. Kenapa tiba-tiba cerita Maryam dengan anaknya ada di satu bukit dataran tinggi, tiba-tiba seolah-olah kat situ Allah bercakap dengan seluruh para rasul. Ya, walhal yang duduk di situ Maryam dengan ibunya, Maryam dengan anaknya. Tetapi ayat seterusnya berbicara tentang wahai para rasul. Seolah-olah semua para rasul sudah berhimpun di satu tempat. Dalam bab makan minum ni, makan minumlah yang thayyibat.
Kulu minat tayyibat wa'malu salihah. Ada tak kalimah amal soleh dalam surah At-Tin? Jawapannya ada. Jadi untuk amal soleh, solat khusyuk, dia mesti bergantung kepada makan minum kita baik-baik. Kita kena makan apa yang dalam kategori baik-baik seperti At-Tin Az-Zaitun. So bila makanan minuman kita baik-baik, ia akan mempengaruhi ibadah kita. So para rasul beri perhatian kepada makan minum kalian, dan antara tokoh yang baik dalam hal makan minum adalah Maryam. Antara tokoh yang baik dalam hal-hal kulu minat tayyibat adalah Isa ibnu Maryam. Ya, bahkan Nabi Isa ada mukjizat, tuan-tuan jangan lupa. Dia boleh tahu makanan apa yang dimakan oleh Bani Israel. Makanan tu halal ke haram? Dan makanan tu bersumberkan daripada pendapatan halal ke haram? Jadi Nabi Isa dikurniakan mukjizat dan ini antara sebab beliau tidak disukailah oleh Yahudi. Jadi wahai para rasul, ada waktu kamu berdakwah, ada waktu kamu berehat. Ada waktu kamu kena bina kekuatan di rumah dengan cara makan dan dengan beribadah. Nak bina kekuatan ni sebab kena serang, kena maki, kena sindir kat sana sini. So Allah mahu para rasul gunakan quality time sewaktu di rumah, pastikan makan yang elok-elok, kemudian bangun beribadah untuk membina kekuatan. Ya. Sebelum kamu kembali berdakwah, bina kekuatan terlebih dahulu dengan makan minum yang berkualiti dan dengan kekuatan rohani. So kombinasi kekuatan fizikal dan kekuatan spiritual. Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Ini kan disebut sebelum surah At-Tin, ayat terakhir sebelum surah At-Tin. Yang bermaksud, wahai Nabi, apabila kamu telah selesai sesuatu urusan perjuangan dakwah, maka sibukkan diri kamu untuk melakukan sesuatu yang seterusnya. So apa tafsirannya? Antara tafsirannya bila selesai sibukkan dengan satu urusan dakwah yang lain pula. Dan tengah-tengah antara dua urusan dakwah ni apa dia? Wa ila rabbika farghab. Mohon kekuatan daripada Allah. Ya. Macam mana nak rasa solat kita tu kekuatan kalau makan minum tidak terpelihara ataupun makan terlalu banyak? Juga disebutkan oleh para ulama kita, fa idza faraghata fansab. Bila kamu selesai sesuatu urusan, kamu sudah mula lapang, fansab, maka penatkan diri kamu dengan aktiviti seterusnya, iaitulah aktiviti kamu di rumah. Sebab seorang rasul tidak hanya boleh sibuk di luar, ya, tetapi juga kena sibuk memerhatikan dalam rumahnya. Kerana dakwah itu tidak hanya di luar, pegang mikrofon, tetapi juga kita bersama dengan ahli keluarga kita. Sebab tu Allah banyak kali kita dapat lihat Al-Quran ini disusun dengan penuh seimbang. Kadang dakwah kat luar, ya, surah Hud, kemudian datang surah Yusuf, terkadang kena fokus pada adik-beradik kamu. Jangan sampai terlupa kepada adik-beradik kamu sendiri. Ya, kamu dah sibuk dah ni menguruskan Mesir ni. Ya, berdakwah kepada orang-orang Kibti. Tapi Allah tunjukkan separuh masa yang kedua surah Yusuf. Macam mana Yusuf memberi perhatian, ya, fansab, berpenat-penat, berfikir macam mana nak mendekati abang-abangnya. Dan tuan-tuan, waktu bila kita bertemu dengan adik-beradik, waktu bila kita bertemu dengan keluarga untuk dakwah ni, kalau bukan waktu makan-makan. Jadi ini juga adalah satu bentuk dakwah di rumah dengan cara makan-makan. Bahkan anda lihat surah At-Tahrim, Nabi ditegur kerana sesuatu yang membabitkan makanan. Nabi ditegur dan isteri-isteri Nabi ditegur, Aisyah dan Hafsah radhiyallahu anhuma ditegur kerana sesuatu membabitkan makanan. Sesuatu yang membabitkan Nabi balik ke rumah. Sepatutnya Nabi balik ke rumah, Nabi dapat ketenangan, kedamaian daripada isteri-isteri Nabi. Nabi dapat ubat penenang, Nabi dapat kekuatan, Nabi dapat motivasi, Nabi dapat Khadijah binti Khuwailid punya function radhiyallahu anha. Tiba-tiba isteri Nabi telah mengganggu ketenangan Nabi dengan isu dalam surah At-Tahrim. Jadi dia ada kaitan dengan makanan.
So ini bukan hanya cerita makan minum kat rumah. Ini cerita tentang membina kerehatan yang berkualiti sebelum perjuangan diteruskan. Okay. Kemudian, kalau kita perhatikan ya, surah Maryam yang saya sebut tadi, yang Maryam mendapat rezeki daripada pohon tamar mati. Sebelum surah Maryam kan ada surah Al-Kahfi, yang juga ada cerita tentang pemuda Al-Kahfi memberi perhatian kepada makanan halal, iaitulah falyanzur ayyuha azka ta'aman. Jadi ada konsisten di situ. Kalau dalam surah Maryam, Allah turunkan makanan ya kepada Maryam selepas melahirkan Isa. Sebelum tu surah Maryam, surah Al-Kahfi juga ada cerita tentang usaha mencari makanan yang terbaik daripada pemuda-pemuda Al-Kahfi. Ini satu perkara yang wajar kita hargai. Kemudian, ini penting juga tuan-tuan. Ya, Allah juga mengumumkan keberkatan bumi Palestin. Allah juga mengumumkan keberkatan bumi Palestin, bumi Ahlul Kitab, seandainya mereka berhukum dengan hukum dalam Taurat dan Injil dan apa jua yang diturunkan oleh Tuhan mereka. Walau annahum aqamut Taurat wal Injil. Perhatikan Kak Lina, ya, Allah menggunakan kalimah aqamu. Aqamu. Kita kan bincang tentang mustaqim. Kita kan bincang tentang takwim. Kita juga kan bincang pasal qawam. Jadi berdiri itu simbolik kepada menegakkan hak kitab Allah dan tidak menjadikan orang sekeliling sebagai sebab untuk mengubah isi kandungan. Berdiri artinya authority. Berdiri artinya berani. Berdiri artinya anda akan bersuara, orang lain mesti dengar. Sami'na wa ata'na. Walau annahum aqamu, kalau mereka menegakkan Taurat dan Injil. Maknanya meletakkan Taurat dan Injil di tempat yang tinggi. Dan apa jua yang diturunkan oleh Tuhan mereka kepada mereka. Ya. Tengok Allah janji. Allah janji apa dia tuan-tuan? Bukan hanya pahala ke akhirat. Allah janji makanan. Subhanallah. So bila seseorang itu kembali kepada wahyu, Allah akan beri apa yang pernah Allah Taala beri kepada Maryam, apa yang pernah Allah beri kepada Isa, apa yang pernah Allah Taala beri kepada nabi-nabi terdahulu daripada Palestin. Iaitulah makanan, rezeki dunia akan dijamin Allah. La akalu min fawqihim, mereka akan memakan sesuatu yang bersumberkan daripada langit, air hujan yang turun, wa min tahti arjulihim, dan juga apa yang akan dikeluarkan daripada bawah tapak kaki mereka. Tetapi malangnya Allah Taala kata minhum ummatun muqtasidatun, ya, sebahagian mereka sahaja umat yang benar-benar committed dengan Taurat dan Injil, wa kathirum minhum. Ini dah masalahnya, inilah dia kebanyakan manusia memilih asfala safilin. Wa kathirum minhum sa'a ma ya'malu. Buruk perbuatan mereka. Okey, ini sekadar maklumat tambahan. Kalau ada masa saya sebut sepintas lalu sahaja, tetapi saya nak utamakan soalan lah kalau ada. Okey, Ustaz, maaf masuk lambat Dr. Munirah. Adakah kalimah qayyiman dalam Al-Kahfi itu ada menunjukkan ajaran itu lurus dan seimbang? Lurus dan seimbang. Okey, kalau lurus, ia adalah mustaqim. Dia membawa sampai ke destinasi dengan selamat. Itu kalimahnya adalah mustaqim. Dia membawa dengan selamat menuju ke tempat lokasi. Tetapi setakat kefahaman saya, ya, Al-Quran bila sebut qayyiman, dia ada nilai lain. Kitabullah kita ni bukan hanya dinilai mustaqim, dia juga ada nilai qayyiman. Okey. Jadi qayyiman ini adalah bermaksud tegak, tidak rebah. Tegak ke atas, tidak boleh direndahkan. Tidak boleh dikawal oleh kita untuk turun ke bawah. Dia akan terus menegak ke atas. Dia akan bernada tegas. Dia akan
tidak boleh dicorak oleh keadaan sekeliling, bahkan dia akan mencorak keadaan sekeliling. Dia tidak akan berputar belit, bersimpang siur, tidak sampai maksud, bahkan dia akan direct to the point. Dia akan memperjelaskan dengan tegas apa kemahuan Allah. Terima tak nak terima itu pilihan kamu. Dan bukannya bersimpang siur semata-mata untuk meraihkan kehendak hawa nafsu manusia. Qayyiman. Sebab tu selepas qayyiman, liyundira ba'san syadidan. Ya, dia ada mood tegas di situ. Itu setakat yang saya faham. Assalamualaikum Ustaz. Salam siapa di sana? Maksudnya kalimah qayyiman di situ kita nak cakap, maksudnya ajaran Quran ni satu yang kukuh, memang tak boleh Ustaz kata tadi tegak kan, tegak kukuh, berbanding tak boleh lurus, lurus dan lurus mustaqim. Saya suka kukuh lah maksudnya kan. Jazakallahu khairan Ustaz. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Sesiapa yang berpegang teguh dengan Al-Quran, Al-Quran akan beri dia hidayah hingga ke tahap dia menjadi aqwam. Dia akan tegas dengan jati diri dan kepercayaan bahawasanya Islam yang dia sedang pegang ini mencakupi kesemua aspek. Islam yang ada pada kita adalah syariat yang lebih baik, yang paling sempurna, mencakupi aspek fizikal, intelektual, spiritual, emosional, semua tu ada di dalam Islam. So kita tidak terlalu ketimuran, la syarqiyah wala gharbiyah, kerana ketimuran itu barangkali terlalu spiritual, mengabaikan fizikal. Kebaratan terlalu fizikal, mengabaikan spiritual. Kita tidak, kita berada di tengah-tengah. So kita kena tegak dengan fitrah kita ini. Jadi itu barangkali yang saya fahamilah. Mungkin saya tersalah, tuan-tuan boleh betulkan saya. Ini setakat kefahaman saya lah. Setakat duk cuba ingat-ingat masa duk tafsir surah Al-Kahfi dulu-dulu ni, yang tu yang terbelik pada maksud qayyiman. Baiklah, saya nak tengok lagi Ustaz Zarin kalau ada lagi. Soalan yang awal tadi Ustaz. Oh iya betul. Di bumi. Okey. Itu ceritanya panjang. Apa maksud 2 kali kerosakan? Tetapi saya boleh pendekkan, tapi mungkin puan tak akan berpuas hatilah dengan jawapan yang pendek. Tapi tak apalah, sekurang-kurangnya ada jawapan. Para ulama ada 2 sudut pandang kepada isu 2 kerosakan. Sudut pandang yang kebanyakan lah, saya rasa kebanyakan. Khususnya bila kita belik tafsir-tafsir yang dinukil pada zaman-zaman lampau, 2 kerosakan itu telah dilabel telah berlaku. Ia dikategorikan telah berlaku. It was happen in the past. Tolong mute ada saya dengar suara Syahari 2.0 tadi. Okay. So status 2 kerosakan itu adalah telah berlaku. Dan mereka ada yang menyebut dengan lebih spesifik, kerosakan pertama yang membawa kepada kewafatan Nabi Zakaria, kerosakan kedua membawa kepada kewafatan terbunuhnya Nabi Yahya. Wallahu a'lam. Sebahagian pula menyatakan 2 kali Masjid Al-Aqsa dimusnahkan. Satu pada zaman Bukhtu Nasar, yang kedua pada zaman Titus. Jadi itu cerita pandangan kepada ia telah berlaku. Tetapi saya memilih pandangan kerosakan yang kedua belum berlaku. Kerosakan yang pertama telah berlaku. So ini pandangan mazhab kedua. Di mana kerosakan pertama, فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْهِمْ عِبَادًا لَنَا, adalah merujuk kepada kerosakan yang Yahudi Bani Israel lakukan pada zaman Nabi SAW. Ia telah dihukum oleh generasi Nabi. Ia telah dihukum oleh Nabi dan generasi Nabi. Ya, so kerosakan pertama berlaku pada zaman Nabi. Sebab surah Al-Isra ini diturun di Mekah. Nabi belum ada pengalaman dengan orang-orang Yahudi. So kalau ia bermotif berita gembira, mesti ia bersifat belum berlaku lagi. Lepas tu berlaku. Baru ada unsur gembira. Wah, memang betul-betul berlaku.
Kalau benda dah berlaku, itu ayat qasas. Itu bukan ayat tentang wu'ud ataupun mubasyirat. Kalau sekadar cerita tentang sejarah, dia jadi ayat qasas. Tetapi dilihat oleh Dr. Salah Al-Khadidi, ayat tentang dua kerosakan akan dapat diatasi oleh orang Islam akan patahkan dua kerosakan itu, dia adalah ayat-ayat yang belum berlaku ketika surah Al-Isra' diturunkan. Itu namanya janji. Bila janji, kita boleh sebut, tapi dia tak berlaku lagi sekarang, tunggulah. Nanti aku ada kemampuan, aku buatlah, itu kita. Tetapi Allah Ta'ala bila sebut janji, dia adalah soal masa, tunggu. So akhirnya lepas surah Al-Isra' turun, akhirnya berlaku satu persatu, khususnya lepas Nabi hijrah. Satu persatu Banu Quraizah, Banu Qainuqa', Banu Yahudi ni, mereka, Allah menangkan Nabi ke atas mereka. Sebab mereka ni terlalu banyak kerosakan mereka lakukan, ya, kepada Nabi SAW, kepada Islam dan kepada kitab mereka sendiri. So dia sudah berlaku untuk kerosakan pertama. Adapun kerosakan kedua, ya, ayat yang ke-7 surah Al-Isra', ya, dilihat sebagai belum terjadi. Yang sedang terjadi sekarang menurut ulama-ulama kontemporari ini adalah ayat yang ke-6 surah Al-Isra' yang saya sebutkan tadi. Ya, thumma radadna lakumul karrata alaihim. Di mana zaman para sahabat sudah berlalu, sekarang adalah zaman orang tidak bersama dengan berpegang teguh dengan manhaj para sahabat, lalu kita mengalami kelemahan. Memang mereka mengatasi kita sekarang. Al-karrata alaihim. Ya, mereka sedang memegang bola itu dan kita hanya bermain di padang mereka. Tetapi akan datang satu ketika, fa idza jaa wa'dul akhirah, ya, apabila datang janji yang terakhir, kita akan diberikan Allah kelebihan ke atas mereka. Kita akan diberikan kelebihan dari kemenangan itu. So selesai 7 ayat tu, Allah bentang panjang lebar how grand design yang akan berlaku. Allah tidak mahu kita ni berangan-angan. Allah bagi kita jalan dengan amat detail. Daripada plan bina negara, subhanallah tuan-tuan, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Ya, orang-orang yang pernah mengikuti surah Al-Isra' daripada saya, dia akan faham apa yang saya sebut. Separuh masa pertama surah Al-Isra' berbicara tentang membina peribadi, membina keluarga, membina jiran masyarakat, komuniti, membina negara. Dia punya flow itu cantik. Daripada waqadha rabbuka hinggalah berakhir dengan Allahumma salli ala Muhammad, saya terlupa. So daripada cerita jangan syirik kepada Tuhan, buat baik pada ibu bapa, doakan mereka, jangan berkata ufin, sampailah jangan berjalan dengan sombong. Kamu tak akan boleh menyebabkan muka bumi ini boleh kamu toreh sampai ke dalam. Semua tu cerita tentang membina fardul muslim, baitul muslim, mujtama' muslim dan negara muslim. And then Allah mengemukakan plan kerohanian pula. Subhanallah. So selepas isu kenegaraan, kepimpinan, Allah nak kita tidak terlupa aspek rohani. Wa yas'alunaka 'anir ruh. Suratul Isra'. Wa yas'alunaka 'anir ruh. So kat situ Allah terangkan pasal tahajud, Allah terangkan pasal solat fardu. Jadi sangat komprehensif dari sudut PIES, ya, fizikal punya persiapan, intelektual punya persiapan, emosional punya persiapan, spiritual punya persiapan. This is all aqwam, puan. Ia bertanya tentang aqwam ini yang disebut sebagai komprehensifnya Islam ini. Allah jadikan ia sebagai agama yang terbaik. Sebab manusia ni dah pelbagai ragam. Kita ni, bumi kita ni sudah terlalu tua, sejarah kita sudah terlalu tebal. Jadi Allah turunkan Quran yang juga nampak macam tebal, ya, berbanding kitab-kitab terdahulu, sebab dia ada unsur komprehensif. Seolah-olah kitab ini respon kepada banyak pengalaman dan karenah di masa lampau. Kitab ini dia adalah jawapan kepada macam-macam masalah di masa lampau. So that's why Allah sebut aqwam. Okay, ada lagi? Dua kerosakan telah dijelaskan. Betul Puan Harlina, ulama tafsir dahulu tidak tergambar akan adanya kerosakan Zionis di Palestin hari ini. Itu statement daripada Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khadidi. Okay. Masa saya tinggal lagi 6 minit. Jadi kalau tidak ada soalan Ustaz Zahrin, saya nak habiskan yang ni je. Boleh Ustaz, sila. Alang-alang kan kita dah tengok surah ni dari aspek
wawasan ke depan. Jadi saya lanjutkan sedikit apa yang disebut oleh Profesor Al-Awaisi, ada menyenaraikan langkah-langkah strategik Nabi membuka Baitul Maqdis. Ya, sejak daripada turunnya surah At-Tin. Itu yang selalu disebut oleh Prof ini adalah sejak daripada turunnya surah At-Tin Nabi sudah memasak wawasan. Kita nampak Nabi meletakkan sasaran nak bebaskan Baitul Maqdis masa Isra' Mi'raj. Sedangkan Isra' Mi'raj ni tahun ke-12. Surah At-Tin antara surah yang awal-awal turun, tuan-tuan, di Mekah. Boleh baca kompas saya lah. Antara surah-surah yang terawal turun di Mekah. Sejak daripada turun surah At-Tin ini dengan tafsiran yang saya sebutkan tadi, orang memahami At-Tin Az-Zaitun bukan dengan hanya kefahaman buah. Dia memahami sebagai tanah kita pergi berdagang di sana di tanah Syam. That's why Nabi sudah ada grand design. Apatah lagi turun surah Ar-Rum. Ya, saya pun kebetulan hurai surah Ar-Rum minggu lepas. Ya, Allah nak kita fokus kepada kalimah ghulibatir Rum. Cerita Romawi menang balik itu nombor 2. Ayat yang ketiga, ayat yang keempat tu cerita Romawi menang balik, itu cerita kebenaran Quran. Tetapi Allah jadikan nama surah ini Ar-Rum kerana ayat yang kedua, dan ayat yang kedua hanya 2 kalimah je. Allah tak mahu kita hilang fokus sampai Allah letak 2 kalimah saja, ghulibatir Rum. Maksudnya apa? Tolong fokus pada kenapa Romawi kalah. Sehingga kan Parsi tidak disebutkan dalam surah Ar-Rum, kalimah Parsi tidak disebutkan dalam surah Ar-Rum sebagai orang yang mengalahkan Rom, supaya kamu jangan sampai nak fokus pada Parsi pula. Parsi tidak signifikan dalam hal ni. Romawi itu yang signifikan. Sebab Palestin di bawah siapa masa Nabi sampai malam tu? Bawah pemerintahan, bawah penjajahan orang-orang Byzantine. Bawah orang-orang Yunani daripada Konstantinopel. Romawi kan dah pecah 2. Jadi, sebab tu kita tak pelik ada hadis-hadis fitan seperti hadis Konstantinopel. Subhanallah. Kisah-kisah tanah di bawah pemerintahan Nabi memberi kesan pada wajah futuristik Nabi. Okey. Semenjak peristiwa Isra' Mi'raj yang menyaksikan Nabi diperjalankan tubuh daruh baginda ke sana, Nabi semakin serius. Mahu menyelamatkan Baitul Maqdis pada penjajahan musyrikin Romawi. Hanya saja Nabi lebih realistik. That's why dalam surah Al-Isra' Nabi melaksanakannya. Dan that's why barangkali Nabi tidak meninggalkan surah Al-Isra' setiap malam. Hanya saja Nabi lebih realistik dengan membangunkan dahulu kekuatan domestik. Jangan poyo sangat kita ni nak pergi berjuang kat sana, tetapi kita dengan keluarga kita sendiri pun masih lagi tidak berusaha untuk semua orang jadi baik-baik belaka. Biar kita ambil amanah terlebih dahulu untuk melakukan dakwah di sini. Usaha membebaskan Masjidil Aqsa bakal diserahkan kepada murid baginda. Subhanallah. Sebagaimana Musa dalam surah Al-Kahfi, ya, membawa bersama dengannya murid, iaitulah Yusha' bin Nun. Okay, ini menarik ya tuan-tuan. Ni saya nak tunjukkan pada anda, barangkali ya, implikasi surah At-Tin dan seumpama dengan surah At-Tin. Dia lebih panjang di masa-masa akan datang. Dia ada kesatuan tema di situ. Ada bukti yang sangat kuat bahawa Nabi mewakafkan sebahagian tanah Baitul Maqdis, iaitulah Hebron. Alhamdulillah saya pernah sampai ke Hebron ini. Dan lihat makam Nabi Ibrahim di sana. Kepada sahabat baginda Tamim Ad-Dari. Yang tuan-tuan biasa kenal, Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu ni dengan hadis beliau menemui Dajjal. Ya, yang ditambat, yang diikat di sebuah pulau. Rupanya Tamim ini adalah penduduk Baitul Maqdis Nasrani yang pertama sekali memeluk Islam di sisi Nabi. Subhanallah. Dia meninggal dunia di Hebron. Jadi family dia dapat tanah wakaf. Tanah wakaf ini menjadi dalil Nabi memang betul-betul serius dia nak letak ada tapak. Seolah-olah akan letak tentera kat situ satu hari nanti. Untuk misi selanjutnya membebaskan Baitul Maqdis. Kalau anda baca hadis Nabi Musa menjelang kewafatan, apa permintaan Nabi Musa sebelum wafat? Ada sesuatu yang membabitkan baginda mahu diperlihatkan dengan Baitul Maqdis. Diperlihatkan dengan Baitul Maqdis. Ya. So that's why kubur Nabi Musa alaihi salam itu pun, ya, wallahu alam saya lupa dah hadis itu, ya, boleh menunjukkan macam mana dia ada plan. Mudah-mudahan sebab baginda kan tidak dapat membuka Baitul Maqdis kerana karenah Bani Israel. Tetapi kuburnya itu sendiri sudah menunjukkan dia punya keinginan kuat untuk melihat Baitul Maqdis ini dibebaskan daripada Jabbarin, orang-orang yang kasar, bengis, okey, dan zalim. Kerapnya perbincangan para sahabat bersama dengan Nabi sama ada di Mekah atau di Madinah hingga membincangkan berapa sebenarnya fadilat solat dekat Masjidil Aqsa ni, wahai Rasulullah.
berbanding solat dekat Masjidil Haram, dekat Masjid Nabawi. Sampai sembang-sembang itu menunjukkan mereka kerap berbincang, melepaskan rindu kepada Baitul Maqdis. Sehingga kesan-kesan perbincangan ini berlaku terserlah ya bila Al-Arqam bin Abi Al-Arqam mahu berkunjung ke Baitul Maqdis selepas pengislaman Umar. Sebahagian sahabat, bahkan Maimunah radhiyallahu anha, ini saya petik apa yang Profesor Awaisi sebutkannya dalam buku beliau. Kalau salah maka salahlah maklumat yang saya petik di sini daripada buku tersebut. Sebagai sahabat, bahkan Maimunah radhiyallahu anha, isteri Nabi, bernazar untuk solat di Baitul Maqdis jika Allah sembuhkan beliau daripada penyakit. Ada seorang sahabat bernazar mahu solat di Baitul Maqdis jika Makkah dibebaskan. Nabi sendiri menulis surat kepada Kaisar Romawi yang juga penaung kepada Palestin waktu ini selepas Hudaibiyah. Ya. Bahkan peperangan Mu'tah itu sendiri yang bermula dengan utusan Nabi terbunuh, tetapi rupanya dijadikan rencana Allah untuk Nabi dapat memikirkan sesuatu tentang membebaskan Baitul Maqdis. Nak bebas Baitul Maqdis, Empire Romawi kena dikecilkan terlebih dahulu. Empire Romawi itu kena dikecilkan dahulu. So satu persatu, khususnya pada zaman Umar, ia telah berjaya dilakukan. Nabi bertahan 10 malam di Tabuk dan menggunakan kesempatan di sana untuk mengadakan perdamaian dengan sejumlah tempat di bawah jajahan Byzantine. Di bawah jajahan Byzantine. 12 hari selepas kewafatan Nabi SAW, Abu Bakar menghantar Usamah bin Zaid dan Khalid bin Sa'id untuk misi merebut beberapa jajahan di bawah Romawi. Di bawah Romawi. Hinggalah akhirnya ia dikatakan rekod adalah lebih kurang 4,000 orang para sahabat dan tabi'in. Kombinasi sahabat dan tabi'in telah berarak untuk melihat janji Allah menjadi kenyataan. Itulah berlaku pada zaman Umar Al-Khattab. Jadi itulah pembukaan yang pertama ataupun misi mengatasi kerosakan Bani Israel yang pertama telah berlaku. Jadi itu saja daripada saya, Ustaz. Saya kembali kepada Ustaz. Wallahu alam. Terima kasih pada semua. Terima kasih pada yang on kamera, Puan Zara Syafi'i, Kak Lina Sulaiman, Puan Syafini Ramli dan semua sekali lah. Alhamdulillah, jazakallah khair pada Ustaz Ari. Saya kira sangat menarik perbahasan pada pagi ini. Kita melihat perbahasan surah At-Tin ini bukan sekadar buah. Biasa kalau kita dengar daripada kecil tafsiran dia buah tin, buah zaitun. Sampai sekarang pun kita masih dengar perbahasan dia buah tin, buah zaitun. Tapi perbahasan Ustaz pada pagi ini mencerahkan kita lagi. Sebenarnya ada satu wawasan yang lebih besar, iaitu kita nak membebaskan Palestin itu sendiri. Jadi saya buka lagi, sekiranya ada soalan untuk kita tujukan kepada Ustaz. Okay, ada, sila. Okay, kalau tak ada, kita boleh minta Ustaz lah kan, memberi sedikit rumusan pada pagi ini. Ustaz, sila Ustaz, seminit dua. Sesuatu surah di dalam Al-Quran, dia mempunyai tema yang berbeza dan tema yang sama. Okey, setiap 114 surah dia ada tema khusus, dia ada tema umum. Okey. Terkadang surah-surah yang kita akan temui ini dia ada tema umum. Dia ada tema yang kelihatannya macam pernah dengar lah tema ni. Bila baca surah ni macam pernah rasa perasaan ni masa baca surah tertentu. Dan ini yang saya dapati dalam juzuk Amma. Bila saya baca surah Asy-Syarah, saya rasa macam feeling ni pernah rasa ada pada surah Yusuf. Bila saya baca surah Asy-Syarah, rasa macam pernah rasa feeling ni dalam surah Yusuf. So peranan surah-surah pendek ni tuan-tuan, ya, rupanya besar peranannya. Termasuk surah At-Tin. Jadi saya percaya khususnya bila saya belajar ilmu tentang tanasub suar, munasabah antara surah dengan surah ini, saya merasakan rugilah kalau kita tengok sesuatu surah itu secara isolated. Kita tak tengok pun surah tu surah sebelum dia apa. Dan kita tak tengok pun agaknya kan surah pendek ni ada tak yang surah panjang-panjang, hurai surah pendek ni. Sebab
surah wal asr ini pendek sangat. Kan? Kita nak baca dah ni. Tetapi mesti dia berbicara perkara inti. Dia mesti berbicara tentang kumpulan manusia yang tegur menegur dengan kebenaran dan dengan kesabaran. So cerita siapa ni agaknya wal asri ni? Lalu saya merasakan saranan untuk berada dalam kumpulan orang yang menyebarkan kebaikan ni bukan saranan itu dalam surah wal asri sahaja. Bila anda baca cerita Nabi dengan orang-orang beriman yang berada di belakang mereka, itulah wal asri dalam surah yang panjang tu. Jadi saya percaya setiap surah-surah ini ada mesej yang khusus dan ada mesej yang berulang. Dia panggil mutasyabihan. Ya, mutasyabihan, adanya persamaan, bukan mutasyabihat, mutasyabihan, dia akan syibih, dia akan ada persamaan. Lalu sebab itu saya melihat surah At-Tin seakan-akan memperjelaskan kepada kita rumusan ataupun inti kepada surah seperti suratul Isra yang berbicara tentang tanah yang diberkati yang hari ini kita tidak memilikinya. Dan kerana kita tidak memilikinya, lalu Allah jadikan ia sumpah yang pertama. Bukan sumpah yang kedua dan ketiga. Ia sumpah yang pertama, iaitulah wattini wazzaitun. Dan barangkali antara sebab kita terlupa untuk fokus kepada Palestin adalah kerana terlalu memikirkan makan minum sahaja. Terlalu memikirkan material semata-mata. Lalu Allah seakan-akan menegur kita, jangan wattini wazzaitun sahaja. Jangan duk nampak surah ni dari sudut pandang pemakanan sahaja ataupun pemakanan sunnah sahaja. Baca sampai habis. Baca sampai habis. Baca sumpah yang kedua, baca sumpah yang ketiga. Dia kena kombinasi tu kena berlaku. Jadi wallahu alam, terima kasih di atas peluang yang disediakan ini daripada Fakih Senajaz. Terima kasih Ustaz Zarin. Terima kasih pada semua, barakallahu fikum. Alhamdulillah, terima kasih sekali lagi kepada Ustaz Syari dan tuan-tuan dan puan-puan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Hari ini saya rasa mencatatkan tontonan yang tertinggi lah secara streaming. Kalau tengok kat Zoom ni 44 orang, di Facebook lebih kurang 20 orang. Alhamdulillah. Mungkin aura Ustaz Syari itu ditunggu-tunggu dari semalam dibawa pada hari ini. Alhamdulillah. Jadi Zul ada nak cakap? Ustaz Zul mungkin ada komen. Ustaz Zul mungkin ada komen, ada pandangan. Ada sikit. Silakan. Komen saya, terima kasih. Pandangan daripada apa multiverse lain tu. Dah komen dah tadi, terima kasih. Jazakumullah khairah. Terima kasih banyak. Ada komen. Okey. Zul komen tadi. Oh yes, betul Ustaz Zul ada komen tentang qawam. Terima kasih Ustaz Zul. Okay, baiklah, alhamdulillah kita berhenti setakat ni. InsyaAllah kita jumpa lagi pada siri yang ketiga, siri terakhir pada minggu depan. Kita tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak. Terima kasih Ustaz. Zul. Terima kasih Ustaz Zul, Ustaz Syari. Terbuka ulasan. Terima kasih Ustaz. Sampai jumpa. Sama-sama semua. Barakallahu fiik.